Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Saya Cikgu Muhammad Syahir bin Syahrani, Guru Besar di SK Bayalpas. Pertama sekali mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih terutama kepada penolong kanan pentadbiran SK Bayalpas, Puan Asia. Seterusnya rakan-rakan penolong kanan yang lain, Puan Samsiah, PK Hal Ehwal Murid, dan Tuan Muhammad Nazri, PK Co-Curriculum SK Bayalpas. Dan seterusnya penghargaan juga ditujukan kepada penyelaras PBD SK Bayalpas, Cikgu Hafizah, Nur Hafizah, dan seterusnya semua guru-guru di SK Bayalpas atas penghasilan media elektronik untuk projek based learning SK Bayalpas, iaitu menerusi Facebook yang akan dilancarkan nanti. Untuk projek based learning yang pertama ini, kita teruskan daripada tahun 2020, iaitu daripada pengurusan Guru Besar Puan Nazratul Shima. Kita teruskan lagi projek based learning ini kerana pada tahun 2021 juga murid kerap tidak hadir ke sekolah kerana pandemik COVID-19. Jadi agak sukar untuk pihak sekolah mendapatkan TP yang terbaik untuk murid-murid bagi grading dalam penilaian bilik darjah. Jadi dengan kita menghasilkan projek based learning menggunakan 100% online, murid dapat menghasilkan tugasan dengan begitu terbaik sekali. Murid dapat menghasilkan projek, murid dapat membuat slide pembentangan menggunakan PowerPoint, dan murid juga dapat membentangkan secara online menggunakan video dan sebagainya. Semuanya menerusi online. Jadi selepas ini tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat Facebook rasmi PBD ataupun project based learning SK Bayalpas, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat bagaimana kehebatan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dalam melaksanakan tugas-tugas project based learning di SK Bayalpas untuk tahun 2021. Jadi saya sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan buat tuan-tuan dan puan-puan, dan juga anak tuan-tuan dan puan-puan, juga kepada seluruh barisan pentadbir dan juga guru-guru di SK Bayalpas. Sekali lagi, marilah kita sama-sama jayakan laungan SK Bayalpas, iaitu #SKBLku on top, #Badang Perkasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam SKBL Kuantok. Saya Puan Asia binti Muhammad, penolong kanan SK Bayalpas, ingin berkongsi sedikit tentang program based learning atau pembelajaran berasaskan projek, yang mana program ini telah dijalankan pada tahun 2020. Tujuan program ini dijalankan untuk membantu murid meningkatkan pencapaian tahap penguasaan mereka, iaitu TP5 dan TP6.
Kita sedia maklum untuk program PBL yang dijalankan oleh murid pada tahun 2020 didapati peningkatan jumlah murid yang mendapat TP5 dan TP6 berbanding tahun sebelum ini berdasarkan data yang diperoleh daripada PBD akhir tahun 2020. Jadi, dengan berlakunya peningkatan ini, ianya amat memberikan impak yang besar kepada pencapaian PBD. Maka, PBL diteruskan untuk tahun 2021. PBL untuk tahun 2021 juga dijalankan secara maya seperti tahun 2020. Murid menggunakan pelbagai medium seperti rakaman video untuk menghasilkan projek ketika berada di rumah dengan bantuan ibu bapa dan ahli keluarga. Didapati jumlah murid yang menjalankan PBL ini amat merangsangkan pada tahun 2021. Ini kerana murid-murid telah mempunyai pengalaman dalam menghasilkan projek pada tahun sebelum ini. Jadi tidak sukar untuk murid menjalankan PBL, bahkan menjadi satu keseronokan kepada murid untuk melaksanakan PBL. Murid menjadi semakin berani dan berkeyakinan bercakap, terutama semasa membentangkan hasil kerja, meningkatkan motivasi serta kreatif dalam menghasilkan projek. Di samping itu juga, murid juga boleh meneroka dan merasai sendiri pengalaman untuk menghasilkan sesuatu projek yang mana memberi faedah kepada pengetahuan, sahsiah, ko-akademik dan ko-kurikulum murid. Berkat usaha para guru dan waris, program ini dilihat berjaya dan mampu mencapai sasaran yang ditetapkan walaupun pembelajaran dijalankan secara PDPR akibat pandemik COVID-19. Program ini juga dilihat amat membantu pencapaian TP murid yang lebih baik. Jadi, saya berasa amat gembira dengan pencapaian murid-murid SK Bayan Lepas dalam program PBL ini. Sebelum mengundurkan diri, sekalun tahniah dan ucapan terima kasih kepada barisan pentadbir iaitu guru besar, penurut kanan HEM, penurut kanan ko-kurikulum, guru-guru serta penyelaras PBD, Cikgu Hafizah yang banyak membantu dalam menjayakan program PBL ini. Sekian, terima kasih. Salam SKBL ku on top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Afif Hafifi bin Muhammad Saad, Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebahasaan Bypass. Baik, bagi saya Small Project Big Impact ini adalah merupakan asas daripada projek pembelajaran berasaskan projek. Jadi PBL ini ataupun pembelajaran berasaskan projek ini merupakan salah satu pedagogi yang merangsang kemahiran abad ke-21 murid-murid. Jadi PBL ini dia memberi peluang kepada murid untuk meraihkan kebolehan mereka ataupun untuk mencukil bakat dalam diri murid-murid itu. Antara contoh projek yang kita boleh dapat hasilkan adalah seperti menghasilkan poster, menghasilkan alat pembasmi kuman, pementasan drama dan sebagainya. Bagi saya small project big impact ini satu projek yang amat baik kerana ia secara tidak langsung dapat menimbulkan suasana kerjasama dalam diri murid-murid itu. Sebelum ini murid-murid mungkin bersifat individualistik, iaitu bekerja secara individu. Tetapi dengan adanya projek ini secara tidak langsung mereka dapat bekerjasama bagi menyiapkan projek inilah. Dan secara tidak langsung juga ia dapat mencungkil bakat murid-murid yang selama ini terpendam dalam diri murid-murid. Dengan adanya Small Project Big Impact ini dapat memberi kesan terhadap diri murid-murid tersebut. Dan yang paling saya suka tentang Small Project Big Impact ini ialah ianya dapat menambah tahap penguasaan murid yang sebelum ini murid-murid hanya dapat menguasai tahap penguasaan 3 ataupun 4 sahaja. Tetapi apabila mereka menyiapkan tugasan projek Small Project Big Impact ini, maka secara tidak langsung dapat menambah lagi tahap penguasaan murid-murid daripada tahap penguasaan 3 ataupun 4 kepada tahap penguasaan yang lebih tinggi iaitu 5 ataupun 6. Jadi secara kesimpulannya bagi saya, Small Project Big Impact ini merupakan satu projek yang amat bagus kerana ia dapat memberikan
pendedahan kepada murid-murid itu supaya dapat dicukilkan lagi bakat-bakat yang ada dalam diri murid, dan yang paling penting dapat meningkatkan lagi tahap penguasaan murid kepada tahap penguasaan 5 dan juga 6. Sekian daripada saya, Cikgu Muhammad Afif Hafifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good day to everyone. I'm Florence Fernandez, the panel head of the English department in SK Bayan Lepas. I would like to talk about the PBL project which was done during the MCO. The pupils were involved in a short video presentation whereby they had to look for things from their house. So this project was called the House Scavenger Hunt. Many pupils took part in it and were able to present it, whereby they sent it to their class teachers to be evaluated. So this project has actually managed to bring out the talent in the children to make short videos and also to present well. I hope this information was beneficial. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zuina binti Hashim, KP Sains Sekolah Kebangsaan Bayan Lepas 2. Secara keseluruhannya, PBL adalah salah satu pendekatan mengajar yang menarik yang dilakukan bersama kanak-kanak. Melalui pendekatan ini, murid dapat mengaitkan pengalaman luar sekolah, terutamanya sewaktu musim PKP yang lepas. Murid-murid dapat meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. Secara keseluruhannya, PBL semester 1 berjalan dengan lancar dan mendapat kerjasama dari murid serta ibu bapa sendiri. Small impact, big project mencungkil minat murid terhadap penerokaan ilmu sains dengan jayanya. #Panita Sains 29. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Panitia Pendidikan Islam SK Bayan Lepas, Ustaz Muhammad Tahir. Di sini saya ingin berkongsi berkenaan dengan program semua projek berimpak yang kami laksanakan, khususnya Panitia Pendidikan Islam. Hasil daripada program ini, kita dapati daya kreativiti pelajar-pelajar kita dapat dikembangkan dan pengalaman pelajar dapat diperluaskan hasil daripada projek yang kita laksanakan. Jadi selain itu, hasil daripada video yang mereka hantar, kita lihat bahawa kebolehan komunikasi mereka, bakat-bakat terpendam mereka sewaktu mereka membuat persembahan. Jadi setelah pelaksanaan program ini, kita telah berjaya meningkatkan penguasaan mereka ke TP5 dan TP6. Jadi bagi saya, program ini amat baik dan perlu diperluaskan ke dalam PDPC kita, dalam kelas kita, kerana ia memberi impak yang besar bukan sahaja kepada murid-murid tapi kepada guru dan ibu bapa. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Izzuan daripada Panitia Reka Bentuk dan Teknologi. Projek Based Learning merupakan satu pendekatan yang komprehensif di mana murid mengaplikasikan pengetahuan dalam sesuatu topik ke dalam dunia yang nyata. Selepas membuat pelaksanaan PBL, saya dapat melihat beberapa kebaikan kepada para pelajar. Yang pertama ialah para pelajar dapat menyuarakan pendapat dan juga idea mereka. Contoh, semasa projek sesuatu tugasan diberi seperti reka bentuk model kereta dan juga reka bentuk makanan, murid perlu menghasilkan sekurang-kurangnya tiga jenis lakaran. Seterusnya, lakaran itu dibawa kepada guru untuk dibincangkan dan dibuat penambahbaikan. Okey, yang kedua ialah cabaran. PBL ini memberikan cabaran kepada murid untuk membuat sesuatu produk dan menghasilkan hasil kerja yang berkualiti dan baik. Okey, contohnya semasa projek PBL reka bentuk makanan, murid menggunakan pengetahuan dari pelbagai sumber, contoh seperti majalah, internet dan juga pandangan orang sekeliling mereka. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat mengadun dan meneroka
untuk menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Okey, seterusnya yang ketiga saya dapat lihat PBL dari segi kebaikannya ialah penilaian. Ini yang penting, di mana PBL ini atau projek based learning dilihat lebih adil berbanding penilaian yang tradisional, di mana kita hanya bergantung kepada penulisan semata-mata. Okey, untuk penilaian PBL, murid dapat dinilai melalui bakat dan juga kemahiran mereka dalam menghasilkan sesuatu produk yang bagus. Jadi, murid seterusnya ini menggalakkan murid membuat penambahbaikan pada diri, seterusnya mencapai TP yang lebih tinggi lah, seperti TP 6. Okey, itu saja untuk sekian saja pandangan saya daripada panitia RBT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim bin Baharudin, Ketua Panitia Matematik Sekolah Kebangsaan Bayan Lepas. Baik, semasa PDPR dijalankan, Panitia Matematik telah menjalankan PBL, iaitu Project Based Learning, dan kami laksanakan ini kepada murid tahun 1 hingga tahun 6. Untuk murid tahun 1 hingga tahun 5, kami membuat buku Scrap, manakala untuk murid tahun 6 kami membuat binaan robot menggunakan bentuk-bentuk 3 dimensi. Baik, tujuan PBL ini dijalankan adalah untuk membuat penilaian terhadap murid untuk menentukan tahap penguasaan murid. Okay, seperti yang sedia maklum kan, kita banyak membuat kelas secara online melalui WhatsApp ataupun Google Classroom, dan itu juga diambil kira di mana penglibatan murid dan hasil murid dinilai daripada yang dihantar kepada guru-guru, dan semua itu akan digabungkan dan menjadi TP untuk akhir tahun pada kali ini. Jadi saya berharap agar murid terus berusaha untuk lebih cemerlang. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Salmi binti Tajuddin dari Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sekolah Kebangsaan Bayan Lepas. Projek Based Learning ataupun pembelajaran berasaskan projek adalah merupakan satu kaedah pembelajaran yang dapat memberikan satu impak yang sangat tinggi kepada pemahaman dan juga tahap penguasaan murid dalam topik-topik tertentu dalam sesuatu mata pelajaran. Kaedah perlaksanaannya, guru memberikan satu tajuk tugasan di mana murid perlu menyiapkan tugasan itu dalam tempoh yang tertentu. Projek tersebut akan dibimbing secara bersemuka oleh guru mata pelajaran tersebut dan juga ataupun secara talian. Manakala jika dia berada di rumah, ibu bapa boleh membimbing murid tersebut untuk menyiapkan projek yang ditugaskan. Antara tugasan ataupun antara projek yang dilaksanakan dalam PBL Pendidikan Jasmani dan Kesihatan antaranya ialah yang pertama merancang dan membuat persembahan senam robik, merancang dan membuat persembahan pergerakan berirama, merancang dan membuat persembahan gimnastik, membuat inovasi, menghasilkan inovasi alatan sukan, menghasilkan inovasi alatan permainan, contohnya seperti congkak dan sebagainya. Manakala dalam pendidikan kesihatan pula, murid boleh menghasilkan buku scrub tentang cara-cara menjaga kebersihan diri atau menghasilkan video mengaplikasikan cara menjaga kebersihan diri, menghasilkan menu yang sihat dan sebagainya. Bagi saya, PBL ini adalah merupakan satu peluang yang harus diambil oleh semua murid dan ibu bapa perlu menyokong, kerana dengan PBL ini murid akan dinilai
Dan dengan PBL ini juga ianya akan membantu untuk meningkatkan tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran tersebut, khususnya dalam pendidikan jasmani dan kesihatan sendiri. Untuk itu saya menyeru kepada seluruh warga SKBL dan juga memohon ibu bapa agar menyokong projek PBL ini pada masa akan datang agar anak-anak ataupun murid-murid dapat dinilai dengan sebaiknya. Di samping itu juga PBL ini bukan sahaja memberikan satu impak kepada pemahaman dan tahap penguasaan, ia juga boleh memberi keyakinan dan juga menyerlahkan potensi murid yang kadang-kadang tidak dapat dilihat secara mata kasar oleh guru. Namun di sebalik tabir ataupun di sebalik penghasilan PBL ini, murid dapat menyerlahkan potensi dan mengeluarkan idea-idea yang bernas di sebalik penghasilan projek tersebut. Untuk itu, sekian sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nur Razila Miti Hasan, Ketua Panitia Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Bayan Lepas. Pada pandangan saya, PBL ataupun pembelajaran berasaskan projek adalah kaedah pembelajaran yang amat sesuai dilaksanakan pada era pembelajaran norma baharu. Ia adalah kaedah pembelajaran yang berorientasikan murid dengan memberi ruang dan juga peluang kepada murid untuk menonjolkan bakat serta kreativiti masing-masing dalam menghasilkan sesuatu projek. Contoh projek PBL antaranya ialah menghasilkan poster, menghasilkan buku skrip, menghasilkan diorama, menghasilkan tarsia dan seumpamanya. Melalui PBL, guru bukan sahaja dapat menilai hasil kreativiti murid, malah guru juga dapat menilai kemahiran komunikasi dan juga kemahiran berfikir aras tinggi murid ketika membentangkan hasil projek. Dengan ini secara tak langsung, ia dapat meningkatkan tahap keberanian dan juga tahap keyakinan murid untuk berkomunikasi. Selain itu, PBL juga dapat meningkatkan tahap penguasaan PBD murid daripada tahap penguasaan minimal kepada tahap penguasaan yang lebih tinggi. Secara kesimpulannya, PBL ataupun pembelajaran berasaskan projek adalah kaedah pembelajaran yang menyeronokkan